Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Zizi Muhammad, Saudara Puan Rahimah Muhammad, Saudara Margaret, Saudara Hai Roman, begitu juga Saudara Izani, Saudara Yamon, Saudara Siti, Rohaya Saleh, begitu juga Saudara Syarisha, Imrina, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Puan Syarishah, Saudara Rahman Al-Zaina, Madam K, Saudara Bakar Ahmad, Raja Kamal, Raja Baizan, apa khabarku? Moga sehat ya. Zaman LC, Muhammad Kapli, Salam Madani, Puan Hajah Syamah Comel, Saudara Abu Semal Hashim, begitu juga Saudara Hafiz, hari ini menang. Ya, betul. Saudara Rizek Ketari, Salam Perjuangan, Saudara Amran Abi, Saudara Jalan Ali, Salam Satu Malaysia, Chef Haji Shaleh, Saudara Mat Zaki Didi, Puan Aizah Arazaina, kita juga Saudara Joker, BM menang. Rosini Korongot, apa khabar? Moga sihat di sana di Sarawak ya. Fazilah Awang, Saudara Saleh Lembang, Saudara Hasnah Jaafar, Saudara Kamisan Dahlan, kita juga Saudara Jaharuddin. Sahabat kita, Saudara Syukur Jamil, Saudara Yus, Saudara Marabiah Abdullah, Saudara Kamsan Dahlan, Salam Madani, Saudara Erna Dadiri, tahniah, BNPH menang katanya. Nordin Din, Rosmini dari Pontian, Saudara Sofia Jusuh, Joseph Prading, syukur katanya. BM menang, Saudara Zamilah Zulaika, salam dari Romping Pahang. So Yusuf Awang, salam keceriaan dari Tanah Merah, kata Syabas, BN menang. Saudara Urut Bismillah dari Kelantan, Saudara Abdul Rahman Abdullah Johor Bahru, Saudara Muhammad Azhar Abdullah, Saudara Murzik Yasid, Saudara Azizul Mak Yusof, salam perpaduan daripada bangsa. Saudara kita juga dengan saudara kita Saudara Syafuddin, Puan Hamidah Kamat, alhamdulillah BM menang. Saudara Hani Abdullah, Saudara Lim Kim Lung, begitu juga dengan Saudara Mokhtar Ma'ruf Anga, Saudara Cik Norlia alias Mac, saudara Juhasbi Jekirun, saudara alhamdulillah BM menang pelangai katanya. Saudara Syafi'i Rashidi daripada Kelantan, Saudara Saleh Lembang, Saudara Azhar M, Saudara Ahmad Map, Saudara Jauhari, kebenaran pasti menang, alhamdulillah. Begitulah keadaannya. Saudara Abdul Muhammad, sebentar lagi saya akan beri pencerahan. Sabar dulu saudara. Saudara Alias Abdul Latif, saudara, kata Syabas, BN menang besar di pelangai. Cik Nolia, Saudara Abdullah, Saudara Zekzul, Jebat Pembela, apa khabar semua? Baik, saudara, yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. Kerana dalam keadaan-keadaan begini, saya tahu teman-teman tak sabar menunggu keputusan. Tapi dah tahu dah, ya saudara. Begitu juga saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut, Terengganu. Kita nak pergi ke Terengganu lah lepas ni, saudara. Aizul, saudara Jebat Pembela, saudara Hayati Zainun, Amir Halim, salam. Kita menang, saudara. Semangat banyak teman-teman mengucapkan tahniah dan sebagainya. Saudara Alias, Ahmad Maduri, saudara Abdullah. Baik, saudara. Menang kita dah tahu. Ulasan sebentar lagi. Sabar, saudara, pelan-pelan. Hari ini, saudara, hari Sabtu, tanggal 7 Oktober, hari yang ke-1298. Menang dah, saudara. Tapi kita masih lagi kalah dengan virus yang masih melanda negara kita. Sabar, saudara. Dan sebab itu, besok, kalau ada majlis mempelai, pastikan, saudara, saudara Rosli Misha, saudara Pokok Pandan katanya, saya pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Dalam suka jangan sampai ada duka. Saudara Yasin, terima kasih. Mustafa Ilyas, Saudara Masiran Abdul Hamid Masiran, Saudara Muhammad Syahli. Saya kerana ini hari yang ke-1298. Dah 1298, belum lagi usai, saudara. Sebab saya kata kita masih kalah. Baik, saudara, tapi tidak dapat laporan selanjutnya. Saya mohon izin, saudara, dalam 3 minit. Kena berniaga, saudara. Ini saya terpaksa mewawarkan produk-produk untuk berniaga. Menang dah. Sabar dulu, saudara. Sabar, tunggu dulu. Saya sudah segmen saya satu persatu. Ada teman-teman, dia lalu dia marah dengan saya. Dia kata, kenapa lah meleleh-leleh? Dia kata. Saya kata, meleleh-leleh. Ini sebab ada segmen-segmennya. Saya tak boleh nak merubah. Terus-terus nak jump to the conclusion. Tak boleh, gitu, saudara. Baik, pada teman-teman yang punya produk mau diwawarkan, hubungi Al-Azhar. Saudara FA, terima kasih. Hubungi Al-Azhar di talian 0113304141 bagi membolehkan untuk saya mewawarkan produk saudara. Dan jangan lupa Al-Azhar masih
Al-Azhar masih memasarkan setangi bakurnya untuk rumah kita warna wangi, saudara. Kalau rumah kita harum semerbak, maka itulah kecintaan para malaikat dan kebencian para syaitan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi dari tanah Arab yang dibuat berasaskan daripada pati kayu ud. Kalau tak dapat Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017 7114300. Jangan lupa dan yang manis Siti Farehah dan simpulan kasih Cik Siti. Teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang nak dapat buah-buahan, hubungi Syauqi 012-357-5703. Manis buah-buahannya, saudara. Kiwi, ceri, anggur. Saudara. Buah-buahan sebut akan dihantar terus ke rumah anda. Ini yang tinggal Lembah Kelang. Dan akhir sekali, Popiah Sira di Maria. Rangup, pedas, manis. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Saudara, sabar. Terima kasihlah kerana memberi perhatian untuk segmen e-commerce. Jangan laju-laju sangat, saudara. Menang dah tahu menang. Ulasan sabar dulu sesuatu, saudara. Sebab saya sentiasa memegang pada etika dan cara penceritaan saya. Saudara, jangan marah, saudara. Pada ID, Awang Yusof, saudara Cik Mat Mohaini dari Taiping Perak. Begitu juga saudara Bakiyat Mat, salam keceriaan. Besok siapa angkat sumpah? Belum. Sirap ilmu, tak ada siapa angkat sumpah besok hari Minggu. Lusa, Parlimen bersidang. Berhati-hati, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen. Ini penting, saudara, naluri kehidupan. Yang saya selalu katakan, saya bukan ustaz, saya bukan da'i ataupun ada tauliah. Tapi saya membuat pencerahan daripada culipan teman-teman menghantar kiriman pada saya. Ini, saudara, soal kita menang, soal lain, saudara. Politik-politik juga. Kehidupan perlu diteruskan. Kena ada landasan kita, saudara. Sebabnya, saudara, kenapakah kita ni selalunya dilarang untuk bersikap sombong dan angkuh? Itu paling penting, saudara. Kerana banyak kisah mengenai kebinasaan yang diterima oleh mereka yang bersikap angkuh. Tapi masih ramai yang bersikap begitu. Lebih-lebih lagi terhadap sama manusia. Sebab itu sebenarnya kita dilarang bersikap sedemikian kerana, saudara, manusia adalah makhluk yang lemah. Tidak layak makhluk yang lemah itu bermegah-megah dan sombong terhadap Allah yang menjadikan alam semesta ini. Saudara, masih ramai manusia yang lupa diri sehingga menjadi sombong dan angkuh untuk menerima kebenaran ataupun memandang rendah orang lain dan menganggap diri sempurna segala-galanya. Iblis, saudara, merupakan makhluk pertama yang bersikap takbur kepada Allah SWT. Makhluk Allah sebelum itu tiada yang berani membantah apatah lagi mempertikaikan sebarang perintah Allah, termasuklah para malaikat dan jin, saudara. Itulah perangai iblis. Ia berani dan takbur dengan Allah yang menciptakannya. Sedangkan jika Allah mahu, Allah boleh memusnahkan iblis yang sombong itu pada bila-bila masa saja, saudara. Sebab itu saya kata tenang, saudara. Tetapi Allah beri peluang pada iblis, saudara, untuk melaksanakan misinya, iaitu menggoda manusia ke arah kesesatan. Kecuali pada mereka yang beriman dan beramal soleh dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana mengharapkan redha dan kasih sayang Allah SWT, saya. Oleh itu, saudara, berwaspada dengan sifat sombong. Bila kita menang, jangan kita takbur, jangan kita bongkak. Perbanyakkanlah berdoa, saudara, agar kita dijauhi sifat yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita dijauhi dari bakaran api neraka yang sentiasa marak menyala nanti, saudara. Selamat sepana, jaka linglung. Jangan lupa, saudara, like, share dan subscribe. Itu saja saya harapkan. Saudara Syuhairi Abdul Rahman, alhamdulillah saya sihat, saudara. Dan kita masuk segmen mutara kata. Ini penting, saudara, untuk kita hayati. Menang dah, saya kata. Sabar dulu, saya satu-satu saya nak santun. Dalam segmen mutara kata ni, teman-teman menghantar kiriman. Kata mereka, jangan terlena dengan usia, takhta dan harta. Sebab, saudara, ajal tak memandang itu semua. Oleh itu, persiapkan segala sesuatunya tanpa tapi ataupun nanti. Sebenarnya, saudara, alangkah indahnya hidup ini jika kita dapat memahami bahawa setiap ujian dan dugaan yang kita lalui adalah sentuhan kasih sayang Allah untuk hamba-Nya. Itu dia, saudara. Dan saya sentiasa mengingatkan dan saling berpesan-pesanlah kamu ke jalan yang baik. Saya berpesan pada pimpinan negara agar jangan berbelanja wang negara tanpa had kerana kita bimbang. Andainya wang negara dibelanja tanpa had, negara boleh muflis. Untuk teman-teman yang menyantun semula, sebab malam ni banyak juga perkara yang mungkin sensitif yang saya santuni, saudara. Dan pada teman-teman yang menyantuni semula,
ataupun menyunting dan dimasukkan dalam channel saya ni, dalam channel yang anda lakukan, anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau semua suntingan anda. Ingat saudara, ini pencerahan politik sekadar memberi informasi, situasi semasa, dan juga saudara, bila saya memberi pencerahan, kita mesti berpegang pada paksi, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara Asnan Aman, terima kasih. Sajat Put, Rosli Mubin, saudara Cik Long, saudara Rokiah Jaafar, Mak Spana. Saudara, ingat saudara, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju bila saya memberi pencerahan. Kalau anda tak bersetuju, hantar kekiriman, tapi gunalah bahasa yang baik-baik. Saya tahu, malam ni saudara Alan Chua, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Saya nak bagi tahu pada anda, mungkin malam ni saya juga akan diserang kerana orang tak puas hati. Jangan begitu saudara. Pencerahan saya adalah menyatakan yang benar. So, Eri Putra, terima kasih sekuntum mawar merah untuk saya. Baik saudara. Sebelum apa itu tu, kita harus bersyukur. Kerana hari ini sebenarnya di saat orang mengundi di Dewan Undangan Negeri Pelangai, Baginda Duli Yang Mulia Sultan Perak, iaitu Sultan Nazrin Mizuddin Shah, telah pun berkenan merasmikan Jambatan Bagan Datuk Sejagob, dan sekaligus memasyurkan ia sebagai Jambatan Sultan Nazrin Shah. Ini yang menghubungkan daerah Bagan Datuk dengan Perak Tengah dan bakal memberi manfaat kepada 70,300 penduduk dan memendekkan jarak perjalanan daripada 50 km daripada Bagan Datuk dengan Perak Tengah, yang selama ini jauhnya 10.5 km, saudara. Kini 10.5 km, dulu 50 km. Dan selepas menyempurnakan lafaz perasmian dan mendatangi Perak, Baginda Sultan Nazrin turut berkenan meninjau melihat jambatan yang bernilai 460 juta itu, di mana keberangkatan Baginda sekitar jam 10 pagi tadi disambut oleh timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Muhammad, dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi. Jadi keadaannya sekarang, alhamdulillah, jambatan Bagan Datuk boleh dilintasi, boleh digunakan sepenuhnya, saudara. Kita menjunjung kasih pada Raja Teman, Sultan Temayup, menjunjung kasih pada Duli Yang Mulia Tuanku kerana merasmikan jambatan tersebut. Jadi teman nak balik ke Perak, balik kampung lagi pun lajulah juga, saudara. Boleh guna jambatan Segagob, saudara. Baik, saudara. Segmen pelan-pelan, saudara. Mat Sepana, kebenaran tetap bersama, syukur. Terima baiklah Datuk Zaid, orang nak kata apa pun katalah, saudara. Saudara Panah Arjuna 3-0. Memang pun dah sekarang dah 3 kali, 3 kawasan pilihan raya kecil diadakan, 3 setakat ini calon-calon daripada Pakatan Harapan Perpaduan UMNO Barisan Nasional menang, saudara. Bagaimanapun saudara harus berhati-hati kerana kita sedang menghadapi monsun timur laut. Saudara, sebab itu Suruhanjaya Tenaga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berwaspada serta mengutamakan keselamatan dalam penggunaan elektrik dan gas susunan berlakunya peralihan monsun timur laut. Menurut Suruhanjaya Tenaga, memaklumkan keadaan cuaca di fasa peralihan ini yang dijangka berterusan sehingga November, ia berpotensi menyebabkan banjir serta bencana lain dan boleh mengakibatkan pelbagai risiko. Antaranya, tiang elektrik boleh tumbang, tiang elektrik boleh putus dan kerosakan kelengkapan elektrik dan gas. Jadi, Suruhanjaya Tenaga berkongsi beberapa langkah pengawasan yang boleh diambil untuk memastikan keselamatan elektrik dan gas, utamanya sebelum, semasa dan selepas banjir. Sekiranya kita punya masa sebelum diarah pindah, pastikan kita simpan kelengkapan elektrik di tempat tinggi dan selamat dari ditelanggami air. Ini bagi memastikan peralatan kita tu bila besok kita buka tak adalah kena short dan sebagainya. Begitu juga saudara, bila tarik daripada bila kita pindahkan tong gas tu, cabut dia punya injak silinder gas. Dia semasa berlaku banjir, warga perlu mengelakkan daripada melalui kawasan yang ada talian elektrik. Kerana kadang-kadang bila elektrik itu putus, bila jatuh dalam air, itu boleh membuatkan renjatan elektrik, saudara. Puan Salimat Ahmad, berhati-hati sebab monsun timur laut ni, saudara, dia tak menentu. Anginnya kencang, boleh menumbangkan
tiang-tiang elektrik, dan ini boleh membahayakan diri kita. Saudara, itu paling penting. Sebab semalam beberapa lokasi di ibu kota Kuala Lumpur telah banjir. Bukan hari ini, semalam saudara. Sebab hujan lebat yang sekitar waktu petang lah, ceras dilihat ada kawasan yang mengalami banjir. Ada kereta-kereta yang tenggelami air, malahan ada juga pasangan yang terperangkap dalam banjir itu, tak boleh nak buat apa, ada dapat bantuan daripada pihak bomba. Alhamdulillah segala-galanya selamat. Jadi saudara, pastikan kita selamat. Dan kita lihat saudara, macam di India, kesan berbanjir 38 orang maut, dan hari ini dapat laporannya 104 orang. Banjir di India semakin teruk. Saya terpaksa menyatakan banjir di negara sana sebab negara kita ni berhampiran juga saudara. Dan ini juga boleh terjadi pada kita. Tak tahulah hari ini, tapi tadi saya lihat sekitar kawasan rumah saya ni hujan. Apakah ada banjir lagi? Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Saudara Zari dari Pasir Mas Kelantan, Sunul Ali, selamat malam, Pendekar Terbang. Pendekar Terbang ni kita pukul berapa pula angkat sumpah Menteri Besar Pahang? Tak ada. Saudara, jangan kita menyindir saudara. Pendekar Terbang, jangan kita menyindir, tak baik itu. Baik. Saya juga harus menjelaskan saudara. Satu-satu, sabar dulu saudara. Ini tentang apabila Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Selangor telah pun menarik tauliah mengajar di surau ataupun di masjid pendakwah Dosuki serta Saudara Abdullah Khairi yang ditarik balik selaras dengan titah Sultan Selangor. Jadi Majlis Agama Islam Selangor menjelaskan langkah menarik balik tauliah mengajar agama Islam bagi aktivis politik negeri ini adalah selaras dengan titah Sultan Selangor, itu Sultan Syarifuddin Idris Shah. Selaku pengurusi Majlis Agama Islam Selangor, Tan Sri Abdul Aziz Mak Yusof berkata pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 5 Oktober yang memutuskan pembatalan penarikan balik tauliah mengajar agama Islam terhadap Ustaz Dosuki Abdul Rani yang dikeluarkan oleh MAIS, di mana keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam ini berdasarkan alasan ketidakpatuhan prosedur semasa proses penarikan balik tauliah tersebut. Jadi menurutnya keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam itu sama sekali tidak menyentuh dan tidak mempersoalkan penarikan balik tauliah atas titah Sultan Selangor, Sultan Syarifuddin Idris Shah, yang tidak memperkenankan tauliah mengajar agama Islam diberikan kepada mana-mana aktivis politik. Jadi dalam keadaan begini, MAIS memutuskan tidak membuat rayuan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam atas alasan rayuan yang difailkan ini hanya bersifat akademik saja. Keputusan MAIS adalah berdasarkan titah Sultan Selangor. Siapa nak larang? Tak boleh saudara. Itu titah tuanku. Tuanku tak mengizinkan orang berpolitik di masjid-masjid dan surau dalam negeri Selangor. Kena ingatlah itu saudara. Jadi soal penarikan balik tauliah yang dimenangkan oleh kerajaan Selangor, Majlis Agama Islam Selangor itu, dia tidak terpakai setelah tuanku menitahkan menarik balik. Itulah keadaan sekarang saudara. Bab itu bab agama. Kita masuk. Tapi hari ini saudara, sabar saudara. Ramai minta saya buat irasan. Sabar saudara, sabar. Banyak cerita yang perlu saya jelaskan. Tapi hari ini saya agak terkesima dan saya agak gembira serta merasa terkejut apabila pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Malaysia di Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain, menyuarakan terhadap ketegasannya memberi amaran kepada anggota bawahan polis Raja Malaysia yang didapati masih bersekongkol dengan sindiket jenayah demi habuan peribadi. Saya lihat kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain begitu jelas, lantang dan cukup prihatin. Pihak polis yang diberi tugas untuk menjaga keselamatan sewajarnya bersikap berprofesional. Jadi tegasnya ketiadaan penyeliaan di peringkat kontijen dan daerah bagi memantau cara hidup pegawai dan anggota bawahan memudahkan golongan itu menjual integriti PDRM. Ini yang membuatkan saya terkesima saudara. Saya rasa begitu menghormati kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Syuali Mat Zain. Kerana ada pegawai yang sanggup mengorbankan rakan setugas demi imbuhan wang daripada sindiket dengan memberikan maklumat
dalam sesuatu operasi. Jadi katanya ini perlu diberi perhatian serius oleh setiap pegawai atasan atau penyelia dalam jabatan dan bahagian jabatan siasatan jenayah di seluruh negara. Dalam arti kata lain katanya saudara, pasukan polis tersebut ada yang sanggup membunuh antara satu sama lain disebabkan wang. Ini pendedahan yang berani saudara. Dan saya rasa jelaslah kalau inilah sikapnya apabila beliau mengkritik katanya ada pegawai, ada anggota polis yang sekadar berpangkat sarjan tapi memiliki kenderaan Alphard, Wildfire, Mercedes. Ada pegawai atasan atau penyelia bertanya bagaimana boleh memiliki kenderaan mewah. Malah ada pula yang buat pengisytiharan harta. Ada ke tak ada? Itu keadaannya saudara. Dan beliau buat teguran itu dalam Majlis Amanat Pengarah JSJ di Universiti Malaysia di Pulau Pinang semalam. Majlis amanah itu dihadiri oleh ketua-ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kontijen. Dan saya merasakan dengan kenyataan tersebut, ungkapan kata-kata tersebut, saya berkeyakinan bahawa pihak polis juga sedang melakukan islah dalam kepimpinannya. Alhamdulillah, inilah tempat kita mengharapkan bahawa mereka dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Syabas, Datuk. Ya. Itu bab anggota polis. Saya juga mendapat penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Keselamatan, Datuk Seri Saifuddin Nasution, bahawa beliau menyatakan bekas pegawai bank Goldman Sachs, itu Roger Ng. Ini yang dikendaki untuk menjadi saksi dalam penyiasatan YNDB. Saya dipahamkan bahawa Roger Ng dijangka tiba malam ini. Mungkin dalam 1, 2, 3 jam lagi saya untuk membantu dalam proses siasatan berkaitan skandal 1MDB. Dan itu disahkan oleh Menteri Dalam Negeri saya, Datuk Seri Saifuddin Nasution. Dia kata malam ni akan tiba. Ya, kalau tak ada halangan lah. Dan katanya tempoh berapa lama Roger Ng akan berada di Malaysia bergantung kepada proses siasatan. Roger Ng ni telah dihantar balik ke Malaysia bagi tujuan pihak berkuasa di Malaysia meneruskan siasatan berhubung YNDB dan Goldman Sachs. Fokus kita, kata Datuk Saifuddin, adalah untuk asset recovery atau untuk mendapat semula aset-aset dan wang yang telah digelapkan. Itu penting, saudara. Ini kerana Roger Ng yang berusia 50 tahun telah pun diserahkan oleh Mahkamah Amerika kepada Malaysia berkaitan dengan YNDB. Sehingga kini cuma Joe Loh adalah merupakan watak utama dalam jenayah YNDB masih bebas, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, saya dipahamkan bahawa kemarin pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah pun menyerbu beberapa pejabat, termasuklah pejabat peguam yang mewakili Tan Sri Muhyiddin. Ada orang mengatakan apakah tentang jana wibawa. Sebenarnya menurut SPRM mereka masih lagi mencari bukti, melakukan siasatan berhubung tentang penyelewengan, sebab dikabarkan wang YNDB itu telah pun dipulangkan tapi tak tahu masuk tak masuk ke mana. Dan SPRM sedang menyiasat saja. Dan antara mereka yang bertanggungjawab yang diamanahkan untuk melaksanakan pengembalian wang daripada YNDB itu daripada Goldman Sachs adalah peguam tersebut, saudara. Jadi itu sebab itu SPRM menyiasat. Bagaimanapun adalah banyak orang mengatakan bahawa ini semua satu tindakan terpilih dan sebagainya. Saya tak melihat begitu. Sepatutnya semua pihak bila disiasat oleh pihak SPRM harus memberi kerjasama. Kalau tak salah lah nak marah buat apa, saudara. Sebab itu sekarang ini kita mengharapkan agar siasatan terhadap YNDB ini dapat segera dituntaskan. Lebih-lebih lagi seandainya Jolo dapat dibawa pulang ke tanah air. Dalam waktu yang sama, saya bersetuju dengan pandangan daripada Polis Raja Malaysia yang mencadangkan supaya dilakukan penyelarasan skim gaji konstable. Rupanya baru dapat tahu, saudara, gaji konstable polis ni cuma 1,400 lebih, saudara. Sebab itu mereka mencadangkan dalam bajet akan datang agar Yang Berhormat Perdana Menteri dapat menimbangkan agar diselaraskan supaya gaji anggota polis berpangkat konstable biasa saya 1,500. Sebab tuntutan kehidupan hari ini begitu tinggi, saudara. Itu keadaan, saudara. Sebab sekarang ini pun jenayah semakin menjadi-jadi. Sebab itu kita melihat jenayah di talian ataupun jenayah dalam media sosial, jenayah dan internet
Dan terbaru bahawa taktik sindiket yang membuka pusat panggilan adalah untuk penipuan dalam talian. Katanya ada serbuan di 2 unit kondominium di Selatan. Pihak polis berjaya menumpaskan lokasi dengan menahan 7 lelaki warga tempatan yang terlibat dalam sindiket perjudian online ataupun di talian. Dan amat mengejutkan saudara bahawa pihak polis mendapati sindiket tersebut beroperasi cuma sejak April lalu saja, tapi meraih transaksi kemasukan kredit sekitar 13 juta. April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, 6 bulan, 7 bulan, 13 juta saudara. Tahniah pihak polis kerana dapat memberkas dan juga membongkar sindiket tersebut di Salak Selatan saudara. Itu gambarannya saudara ya. Baik. Saya tahu anda tidak sabar-sabar menanti keputusan tentang pilihan raya kecil di Pelangai. Tak ada siapa buat perangai. Malam semalam kita tahulah semua pimpinan tertinggi Perikatan Nasional turun melakukan gerak gempur yang begitu hebat. Tapi ternyata UMNO Barisan Nasional mampu mengekalkan kursinya saudara. Dan kita harus berterima kasih saudara. Kalaulah orang kata yang perlu diberi pujian, tidak lain tak bukan saudara, adalah Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang. Ini saudara Eden lah keputusan rasmi. RTM dia kata 4375 PN bebas 47, Barisan Nasional 7324. Sekejap lagi saya akan bagi apa yang saya dapat saudara. Dengan dia punya majoriti 2942. Jadi saya melihat bahawa orang yang benar-benar gigih dan sepanjang kempen pilihan raya saudara adalah Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Selaku Menteri Besar Pahang, beliau seharusnya diberi pujian kerana kegigihan dan sikapnya tak pernah kenal erti penat, lelah sepanjang 14 hari berkempen di pilihan raya kecil Dun Pelangai saudara. Kerana sepanjang tempoh itu boleh katakan setiap harilah Wan Rosdi saya pergi ke sana pun dapat berjumpa dengan beliau. Selain menghadiri majlis, pelbagai majlis dan kempen, beliau menyantuni setiap pengundi. Sebelah siang, malam berjumpa. Biasanya boleh katakan setiap program dia hadir saudara. Dan dalam tempoh 2 minggu pada dia penamaan calon 23 bulan saudara, rutin harian Datuk Wan Rosdi pagi menyantuni pengundi, tengah hari menyantuni pengundi, petang, malam saudara. Dan hari ini tadi saudara, apabila pada hari mengundi, tak pernah dibuat orang. Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri memandu kereta bersama dengan seorang lagi speaker Dewan Undangan Negeri Pahang, memunggah ataupun mengambil pengundi-pengundi untuk datang atau dibawa ke pusat pengundian. Murnilah sikap Datuk Wan Rosdi ni. Sebab itu saya kata beliau harus diberi pujian. Sebab saya lihatlah banyaklah hantaran Facebook Datuk Seri Dr. Wan Rosdi, dia bawa kereta. Bagi mereka yang berkesempatan menaiki kenderaan yang dipandu oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan juga Yang Berhormat Datuk Seri Speaker Dewan Undangan Negeri, itu bertuahlah mereka saudara. Saya rasa kalau semua pemimpin UMNO bersikap demikian, UMNO takkan susah saudara. Kalau pemimpin UMNO turun ke gelanggang dan mengenepikan soal darjat dan pangkat, inilah yang diharapkan oleh rakyat. Bukan kalau dia menteri tu nak turun ke gelanggang mesti ada escort. Saya dah tegur saudara. Akhirnya macam mana dikemasul. Waktu Felda, peneliti kawasan Felda itu hari, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir. Tapi sekitar pentas dengan berhampiran dengan tempat Yang Amat Berhormat, saudara Cikgu, terima kasih Mawar Merah. Sekitar pentas tempat Perdana Menteri dipenuhi oleh mereka kola putih. Pegawai, wakil-wakil rakyat. Ini yang membuatkan pengundi-pengundi kemasukan kata apa benda kami tidak diraikan. Sepatutnya Perdana Menteri nak menyantuni pengundi-pengundi. Akhirnya apa jadi? Majoriti dapat menang pada PN. Ini sikap. Tapi secara Datuk Seri Wan Rosdi itu menyantuni, menghiburkan hati pengundi. Ini yang diharapkan oleh pemimpin pengundi di bawahan. Pemimpin mesti berjiwa rakyat. Bukan ada derajat karma yang memisahkan antara rakyat dengan pemimpin saya. Dan saya juga melihat calon macam mana Datuk Amiza. Hari ini beliau menzahirkan terima kasih pada pengundi kerana memilih beliau sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Saya nampak calon pun
Tak adalah orang kata meletakkan mesti berangkat, berpuak sana, berpuak sini. Alhamdulillah, saya hadir di sepanjang kempen di Pelangai. Saya melihat Datuk Amizah begitu rendah jiwanya. Inilah yang kita harapkan dan saya harap agar beliau kekal. Saudara, beliau kekal dengan sikap sedemikian mencontohi apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Saudara, bagi saya soal siapa sahajalah saudara, kita nak puji mana-mana parti terpulang pada hari ini. Tapi bagi saya melihat antara yang perlu diterima, mendapat sokongan, salute lah, standing ovation-nya adalah Datuk Menteri Besar yang mengenepikan sama sekali darjat beliau sebagai Yang Amat Menteri Besar. Memanglah selalu Menteri Besar kalau turun tu dengan bodyguard-nya, dengan pengiring. Ini tidak. Sepanjang 12 hari tu beliau turun menyantuni rumah ke rumah, dan hari ini bawa sendiri pengundi. Inilah kita harapkan supaya pemimpin-pemimpin UMNO dan daripada Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan ketepikanlah sifat untuk membesar diri, mengatakan aku terbaik. Cikgu, alhamdulillah Barisan Nasional akhirnya menang kerana jiwa rakyat nak tengok pemimpin yang benar-benar berjiwa rakyat, saudara. Hari ini saudara, terbukti alhamdulillah Barisan Nasional berjaya mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Pelangai kali ini, saudara. Dan pertembungan kali ini 3 penjuru antara UMNO Barisan Nasional itu Datuk Amizah. Beliau memperolehi 7,324 undi. Menewaskan calon dari Perikatan Nasional mewakili parti PAS, itu saudara Kasim Samad. Beliau mendapat 4,375 undi, saudara. Sementara calon bebas Hasli Helmi, dia ni orang UMNO, ahli UMNO, cawangan Cememoy akhirnya cuma mendapat 43 undi saja, saya. Hilang wang pertaruhan. Majoriti 2,949, lebih rendah daripada yang lepas, saudara. Biasalah tu. Jadi dengan kemenangan calon daripada UMNO Barisan Nasional itu, maka kekallah kedudukan kerusi di Dewan Undangan Negeri di Pahang, saudara, iaitu 17 DUN datang daripada UMNO Barisan Nasional. Sementara Pakatan Harapan juga ada 17. PN kekal dengan 8 kerusi. Sebab pada Pirayu ke-15 dulu, penyandang kerusi itu dari BN, itu Datuk Seri Allahyarham Datuk Seri Johari. Beliau menang dengan majoriti 4,048 undi. Menewaskan orang yang sama, itu saudara Kasim Samad yang mendapat 3,260 undi. Calon Pakatan Harapan itu Ahmad Wafifuddin Samsuri, dia dapat 2,031. Ini pilihan raya lepas, saudara. Waktu Allahyarham Datuk Johari bertanding. Dan calon daripada Parti Pejuang, itu Isa Ahmad cuma dapat 65 undi, hilang wang pertaruhan. Jadi mengikut data Suruhanjaya Pilihan Raya, saudara, dia dapat, jadi jumlah pengundi adalah 16,456 orang. Seramai 36 adalah anggota polis dan 3 lagi pengundi tidak hadir kerana berada di luar negara. Proses pengundian berjalan dengan baik, bermula jam 8 pagi dan ditutup pada jam 6 petang. Dan 9 pusat pengundi biasa membabitkan sejumlah 30 saluran telah pun dibuka oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi berdasarkan rekod, saudara, ini kena dengar rekodnya, DUN Pelangai mula dijadikan kawasan DUN ini pada tahun 1986. Bukan baru, pada 1986. Dan sejak itu ia diwakili oleh wakil rakyatnya adalah dari Barisan Nasional, bermula dengan mantan Menteri Besar Pahang Tan Sri Anan Yaakob. Sebab itu bila kemarin dulu beliau hadir menyantuni. Sebab itu rakyat masih ingat lagi. Begitulah sifat. Walaupun beliau sebagai mantan Menteri Besar, dia hadir menyantuni pengundi, saudara. Dan waktu itu Tan Sri Anan Yaakob dia mewakili kawasan tersebut selama 8 penggal, saudara. 1986 sehingga 2022. Selepas itu barulah pada 2022 Pilihan Raya Umum yang ke-15, Allahyarham Datuk Seri Johari Harun pun menang dengan majoritinya 4,000 lebih, saudara. Tapi hari ini majoriti yang dimenangi oleh calon daripada Barisan Nasional, itu saudara
Dato' Amiza Abu Adam ialah 2,949. Tak usah kisahlah saudara majoriti menaik ke turun ke janji menang. Itu yang paling penting. Kadang-kadang orang kata, oh ini dah menang dah, bagus dah. Kita kena melihat saudara, bahawa sekarang ini, saya melihat terus terang saya katakan, bahawa 3 kawasan Felda itu, kalaulah UMNO Barisan Nasional nak bergantung pada pengundi-pengundi daripada Felda apa semua tu, masih lagi jalannya penuh berliku saudara. Sebab kawasan Felda macam Felda Kemasul, saya dipahamkan bahawa Felda Kemasul Barisan Nasional kalah hampir 300 undi saudara. Begitu juga di Felda Kemomoy pun kalah 4 undi saudara. Tapi bagaimanapun saudara, kebanyakan kawasan-kawasan kampung tradisi, kampung Melayu, boleh katakan semua kawasan itu UMNO Barisan Nasional masih mengungguli. Artinya saudara, keyakinan rakyat pada UMNO Barisan Nasional masih ada, walaupun dicula. Saudara, saudara Itania nak claim juga, claim apa saudara? Saudara Arbi, terima kasih sekuntum mawar merah pada saya. Saudara Bahari Ismail, dia kata, kena sediakanlah sesi minyak. Mustahak tu saudara. Kumat Kamit, nasib baik anak muda tak buat perangai. Tapi bagaimanapun saudara, saya melihat bahawa kawasan Felda masih lagi belum dapat meyakinkan. Saya tak tahulah saudara. Walaupun semua orang tahu Felda ini diasaskan, diwujudkan oleh almarhum Tun Razak daripada UMNO. Akhirnya generasi kedua, ketiga ni saya melihat seolah-olah mereka melupakan jasa tersebut. Ataupun ada sesuatu yang tak kena. Jadi saya haraplah Dato' Syabri Cik perlu melakukan sesuatu untuk menyantuni warga Felda di seluruh kawasan di seluruh negara. Kita mempunyai lebih kurang 3 juta pengundi-pengundi dari warga Felda. Dan paling penting saudara, adalah anak-anak Felda. Ini perlu diterapkan, dijelaskan. Sebab saya yakin, kerana saya melihat penerangan, penjelasan masih belum dapat sampai ke akar umbi. Ini pimpinan Pakatan Harapan, pimpinan UMNO Barisan Nasional, Saudara Putra Shah, terima kasih. Besar hatinya tu saudara. Perlu menyantuni warga Felda. Sebab dulu Felda ini adalah fit deposit untuk UMNO Barisan Nasional saudara. Dalam keadaan sekarang ni nampaknya saudara, saya terima, kawan-kawan saya terima kiriman teman-teman. Mereka mengatakan nampaknya UMNO masih belum pulih dalam Felda. Yang Felda semakin maju. Felda sudah memberi kekayaan. Tapi tak bolehlah kita nak marah mereka saudara. Jangan marah. Orang tak undi kita mesti ada sebab. Carilah sebabnya. Saudara. Dan pemimpin harus turun ke gelanggang. Saya katakan, kalau dapat dizahirkan apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Wan Rosli, saya rasa tidak ada masalah kalau kita menyantuni mereka. Saya yakin kerana mereka tidak disantuni. Saudara Ismail, Branko, Khalid V itu, tak apalah saudara, BM menang, tak pernah kata apa pun katalah. Sebab saya melihat bahawa UMNO, ini analisa saya saudara, menang dah saudara. Saya melihat bahawa UMNO di kawasan Felda masih belum boleh dianggap pulih keyakinannya. Ini perlu dilakukan oleh saudara Dato' Syabri Cik. Kerana banyak orang kata, apakah mereka tidak bersyukur? Saya tak boleh kata begitu saudara. Tapi kita tak menjelaskan. Mungkin gamaknya mereka waktu awal dulu, mereka tidak merasai keperitan hidup dalam sebagai peneroka Felda generasi pertama dulu saudara. Kalau generasi pertama, saya rasa, saya yakin mereka tetap bersama UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang ini juga di kawasan-kawasan Felda ini perlulah adanya penceramah-penceramah agama yang kena beri penjelasan, naratif agama ini perlu diterapkan. Saya ingat lagi saudara, sebab itu akhirnya UMNO Barisan Nasional tidak begitu bersetuju dengan almarhum Tan Sri Asri. Saudara, sebab katanya bila Datuk Asri Haji Muda jadi Menteri Pembangunan Wilayah, masa itu Felda di bawah Kementerian Pembangunan Wilayah ni, duduk di bawah beliau, maka ramai orang PAS masuk dalam Felda. Mungkin juga saudara, tapi saya tidak yakin itu akan berterusan apabila mereka dapat melihat bagaimana mereka hari ini mendapat menuai kekayaan melalui ladang-ladang Felda. Sebab saya lihat saudara sekarang ni, saya nampak
Pada PRU 15 dulu, saudara, pada PRU yang 15 apabila Datuk Johari bertanding, Barisan Nasional dapat 7,308 undi. Ini undinya, saudara. Kemudian Perikatan Nasional dapat 3,260 PN, saudara, melalui PAS. Kemudian Pakatan Harapan 2,031 undi. Parti Pejuang 65. Pilihan raya hari ini, saudara, UMNO dapat 7,324. Itu tambahan kepada sejumlah 16 pengundi saja. Jadi daripada dulu dapat 7,308, hari ini cuma dapat 7,324. Tambahan kepada 16. Tak banyak mana pun, tapi alhamdulillah menanglah juga, saudara, mengekalkan redeemnya, saudara. Kemudian sementara itu PAS. Ini kena lihat, saudara. Dulu PN dapat 3,260. Ingat, saudara. Tapi hari ini mereka berjaya mendapat 4,375. Tambahan sejumlah 1,115. Ini kalau kita nak buat analisa. Saya bagi cakap terus terang, saudara, saya kalau yang baik kata baik, kalau tak baik kata tak baik. Ini menambah penambahan. Bebas 47, merosotlah, saudara. Dan majoriti agak susutlah. Sebab dulu majoritinya 4,000 lebih. Hari ini majoriti 2,949. Jadi kita melihat bagaimana ini untuk warga UMNO kena sedar bahawa bagaimana Perikatan Nasional menambah lebih daripada 1,000 undi daripada PRU 15. Apakah ini datangnya daripada pengundi baru? Wallahu a'lam bishawab. Boleh juga diyakini pengundi baru mungkin sebab UMNO cuma dapat tambahan 16, artinya kekal. Jadi bagaimanapun, saudara, kita harus menerima hakikat bahawa generasi kedua di Felda-Felda masih lagi belum mau bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional. Persoalan ini terpulang pada pimpinan yang ada hari ini, saudara. Jadi apakah mereka sekarang ini sudah mudah termakan dengan dakyah-dakyah ataupun umpan daripada Parti Pembangkang? Wallahu a'lam bishawab. Terpulang, saudara. Tapi saya harus Seranggi dia kata analisa menunjukkan peningkatan. Betul, saya cakap terus terang, saya bukanlah orangnya yang nak menyembunyikan kebenaran. Terpulang pada pimpinan yang ada hari ini untuk meningkatkan keyakinan rakyat terhadap gabungan UMNO Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Ini perlu dilakukan. Politik ini, saudara, adalah soal jelmaan melalui pemikiran dan doktrin. Saya nampak doktrinasi yang dilakukan oleh pimpinan terdahulu, khususnya apabila UMNO bergabung dengan UMNO Barisan Nasional bersama-sama dengan Pakatan Harapan, apabila dalam Pakatan Harapan tak adanya DAP. Ini perlu segera dicuci. Saya melihat bagaimana pengundi-pengundi di Telemong, iaitu warga keturunan bukan Melayu Cina, saya boleh katakan 95%. Mereka bersetuju dan menerima calon daripada UMNO Barisan Nasional. Inilah yang diharapkan oleh UMNO dulu, saudara. Waktu Datuk Seri Najib memimpin UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang ke-14, saudara, tahun 2018 dulu, UMNO Barisan Nasional cuma dapat 79 kerusi. Dan waktu itu, saudara, UMNO mengharapkan dapat sekurang-kurangnya kalaulah 10% pengundi-pengundi bukan Melayu memilih UMNO Barisan Nasional. Waktu itu kita masih kekal sebagai kerajaan. Tapi itu tidak berlaku. Tapi hari ini terbukti sudah pun mereka dah pun sambut, bersedia untuk bersama-sama dengan UMNO Barisan Nasional adalah sesuatu yang baik. Itu di kawasan di mana kawasan belah pantai barat. Kawasan Melayu, saya nampak macam mana di Pelangai masih lagi kekal sokongannya. Tapi kawasan Felda ni masih lagi tenatlah, saudara. Kena buat kerja lepas. Kerjalah, saudara. Terutama bagi generasi kedua dan anak-anak Felda. Mereka ialah sekarang ni dah senang. Kalau generasi pertama dulu mereka susah, tak ada tanah, tak ada tempat, duduk di kampung, tak ada kerja. Sebab itu mereka amat bersyukur dan berterima kasih pada UMNO Barisan Nasional. Tapi bagi generasi kedua dan seterusnya, mereka dah senang, saudara. Orang senang ni kadang-kadang mereka lupa. Terpulanglah, saudara. Jadi teman saya mengatakan kiriman, dia kata masa pengundian tadi pun nampak air muka mereka pun dah nampak macam tak jujur je dengan Barisan Nasional. Terpulang. Bagi saya satu saja, mereka tak jujur dengan kita, terpulang. Tapi usaha kena dilakukan lah. Tak boleh dibiarkan. Dan saya minta, kalau boleh, harapan saya agar pemimpin jangan sisihkan mereka.
ikutlah cara macam mana almarhum Tun Ghaffar Baba. Tun Ghaffar Baba dia kata musuh digamit, sahabat dikepit. Itu keadaannya. Jangan pula sahabat dikepit, akhirnya yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Orang yang bersama dengan kita kena dijaga, yang jauh itu didekatkan, dihampiri, tak ada masalah. Sebab politik ini dinamika sifatnya, saudara. Dia macam buatlah sikap macam mana Datuk Seri Presiden. Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, macam-macam orang maki dia, macam-macam orang kata dia terus jalan. Tak apalah, dia kata sekurang-kurangnya saya dapatlah tambahan pahala. Orang mengata saya cerita yang tak betul, orang buat fitnah, tak apa, dia kata. Ya, dia sebab saya kadang marah juga dengan beliau. Saya kata berapa ekar dada dia sentiasa berlapang dada. Tapi itu sifatnya. Begitu juga yang mak-mak Perdana Menteri, bagan nak rak kena maki. Saya melihat sekarang ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dalam media sosial, mak-mak Datuk Seri ini Anwar Ibrahim dibalun setengah matilah saudara. Tapi beliau macam tu juga jalan. Bagi saya pemimpin, selalu saya berpegang kepada amanat orang terkemuka terdahulu, pemimpin Islam terdahulu. Dia mengatakan, kalau kamu mau mencari pemimpin, carilah pemimpin yang dadanya penuh dengan panahan fitnah. Sekarang ini yang kerana fitnah teruk Datuk Seri Zahid Hamidi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak apalah saudara, Zahari Yusof hampa nak kata buka mulut mohong, itu mereka mencipta. Saya tak mahu menyerang pimpinan sana, tapi kadang-kadang sakit hati juga saudara bila orang kata benda yang tak betul. Tang mana pembohongnya, tang mana dia bersilapnya. Tapi kerana mereka tidak boleh menerima hakikat, beliau akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Kalau seorang itu menerima hakikat, segala-galanya ketentuan ilahi, segala-galanya telah ditakdirkan, percayalah pada qada dan qadar Allah. Tapi masalahnya mereka bercakap soal agama. Pumpang. Kita ni Islam lah, kita menjaga Islam. Tapi dalam waktu yang sama mereka menolak. Mereka menolak qada dan qadar, takdir ilahi. Saya selalu berkata, saya selalu berpesan, rezeki tidak pernah salah alamat. Apa sahaja berlaku dalam dunia ini adalah ketentuan ilahi. Yang kita nak menongkah buat apa? Kalau tak bersetuju, apa yang dia buat tak bersetuju? Jangan kita terus tuduh, buka mulut bohong. Tang mana? Cuba cerita pada saya. Kalau saya kata, kalau betul. Saya ada TikToker pula kata, jalan-jalan jumpa K. Apa benda saya pun tak tahu. Dia masih lagi macam-macam. Mereka mencipta naratif. Saya rasa satu saja, saudara. Jangan nanti, saudara. Apa yang berlaku pada Najib, anda akan alami. Kalau dah tak ada nanti, barulah. Sayang, kita tak ada. Sekarang ni, rugilah kita sekarang ni. Rindu zaman Datuk Najib. Waktu beliau jadi Perdana Menteri, bagan nak rak kena maki. Saya jangan lupa. Saya tidak lupa semua tu. Jadi kenapa kita harus bersifat munafik? Waktu orang tu ada, sepatutnya kita bantu. Kalaulah dia lakukan sesuatu untuk negara kita, dia mau menangani ekonomi kita. Sir Jaludin alias terima kasih. Dia kata terbaik Barisan Nasional. Dan tak sepatutnya kita memaki hamun pemimpin. Dan orang melihat. Saya menyaksikan bagaimana pemimpin Melayu sama Melayu bertelagah. Hanya kerana mahukan kuasa. Hanya kerana kamu sokong orang tu, dia sokong orang sebelah. Jadi, dan akhirnya hari ini saudara terbukti di pilihan raya di Pelangai. Pemimpin dah balik. Dr. Mahathir dah balik. Tan Sri Muhyiddin dah balik ke rumah masing-masing. Pimpinan PAS Haji Hadi pun dah balik. Menteri Besar Kedah dah balik. Datuk Ahmad Maslan balik. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi balik ke Bagan Datuk. Semua dah balik. Yang Ahmad Perdana Menteri menjalankan tugas di Kuala Lumpur. Yang tinggal adalah warga Pelangai. Dan hari ini, apakah mahu kita melihat mereka berterusan bermasa muka? Apakah kita mahu melihat mereka terus berperang hanya kerana kehadiran pemimpin yang lain tak ada maki hamun? Saya kadang-kadang saya ketawa juga tadi saya, sebab saya melihat apabila calon daripada Perikatan Nasional Kasih Selamat, dia pun kadang-kadang dia lupa cara-cara sepatutnya sebagai seorang calon. Pada hari pengundian dia tak boleh berkempen. Tapi bila sebaik dia selesai buang undi, dia nak kempen lagi. Itu menyalahi. Itulah caranya saudara. Kadang-kadang bila kata-kata mereka tak betul, orang marah. Tapi realitinya, mungkin dia tersasul lah. Apabila ada wartawan bertemu dengan beliau, dia kata, saudara nampak ini, saudara ni berkempen. Saya tersasul lah. Itu keadaannya saudara. Jadi saudara, banyak orang bertanya dengan saya. Bila menang ini, saya betul terang, saya melihat sekarang ni, sepanjang kempen di Pelangai, saudara,
waktu dalam situasi politik semasa ni, saya melihat mereka yang hadir ke Pelangai itu, kebanyakan mereka yang datang khusus daripada Parti Pembangkang, mereka memainkan sentimen kebencian. Sentimen kebencian agama, kaum dan gambaran persepsi buruk. Tak ada yang baik satu pun tentang UMNO Barisan Nasional yang dilontarkan oleh pemimpin mereka yang berucap di pentas politik di mana kawasan itu UMNO yang mewujudkan. Itu kawasan Felda. Saya geleng kepala, saudara. Tak ada baik UMNO ni. Maki hamun macam-macam, saudara. Dan, saudara, malahan saya melihat bahawa sindrom fakta dijadikan sandaran pengundi dalam buat pertimbangan. Akhirnya, pengundi pun tengok, mentih lah, tak ada lain, dah buruk aja. Siapa yang baik? Apakah mereka itu malaikat? Akhirnya, pengundi melihat begitu, saudara. Jadi, saya rasa, saudara, bahawa calon Perikatan Nasional tidak menggambarkan kalau dia menang, apakah dia mampu mengubah kedudukan dalam kerajaan Negeri Pahang. Sebab itu tak dapat dibeli bila mereka mengatakan akan ada berlakunya lompatan ahli Dewan Negeri daripada UMNO Barisan Nasional melompat dengan PN kononnya nak mengubah kedudukan kerajaan Negeri Pahang. Dan benda begitu tidak dapat menggamit keyakinan pengundi pada mereka. Dan sebagai pembangkang saya lihat mereka setakat hari ini kalaulah pengundi-pengundi di DUN Pelangai memilih mereka sebagai memilih calon daripada Perikatan Nasional, calon dari pembangkang jadi wakil rakyat, apakah dia punya peruntukan yang cukup untuk membantu rakyat untuk merealisasikan apa yang diharapkan oleh rakyat? Pembangkang. Tapi sebab itu pengundi memilih untuk lebih suka kepada Dato' Mizar kerana dia yakin sebagai calon daripada parti kerajaan tentulah pembangunan itu dapat direalisasikan. Begitu juga saudara, sebab bila mereka mengatakan unjuran seolah-olah kerajaan pusat itu akan tumbang, dia bagi saya inilah lontaran kata-kata yang tak masuk akal. Akhirnya pengundi di Pelangai berpijak di bumi nyata. Majoriti jelas saudara, ada yang setengah tu memang percaya. Sebab itulah pada ramai juga yang mengundi Perikatan Nasional. Tapi majoriti pengundi di Pelangai merasa yakin bahawa kerajaan di federal ataupun di persekutuan tidak akan berubah. Masih lagi dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama-sama dengan Kerajaan Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional serta 17 parti-parti politik yang lain. Ini keadaannya, tapi bila digambarkan konon boleh jatuh, boleh tumbang. Jadi itu kata jangan banyak membohonglah saudara. Dan paling penting saudara, setiap wakil rakyat yang menang, tak apalah kita bermula dengan sedikit, mesti meninggalkan legasi yang baik. Sebab di Pelangai itu warga Pelangai masih tidak lupa jasa Longan ataupun yang Amat Berhormat Tan Sri Anand Yaakob sebagai Menteri Besar. Mereka tidak lupa. Begitu juga jasa almarhum Dato' Johari Ghani yang melaksanakan tugas dengan baik. Dan sebab itu akhirnya mereka teringat. Nostalgia itu menjadikan mereka yakin pada parti yang diwakili oleh calon daripada UMNO Barisan Nasional. Itu penting saudara. Tok Nan, Long Nan buat kerja dengan baik. 8 penggal beliau menyantuni rakyat situ. Dan sekarang ini kemudian lepas itu diganti oleh Datuk Johari. Juga melaksanakan tugas dengan baik. Dan saya haraplah sahabat saya, saudara Dato' Aminah melaksanakan tugas sebaik mungkin kali ini saudara. Dan saya juga ini analisa kita saudara, bahawa kedudukan DUN Pelangai ini berada dalam Parlimen Bentong. Parlimen Bentong wakil rakyatnya, ahli parlimennya adalah Rara. Rara ini daripada parti DAP, tapi dia adalah daripada kerajaan perpaduan. Dan tentulah mereka yakin terhadap kehadiran kalau undi pada UMNO Barisan Nasional dan kerajaan perpaduan, saudara, maka Rara juga dapat memberi sumbangan yang lebih baik sebagai ahli parlimen sejajar. Sir Johari Harun, minta maaf saudara. Terima kasih. Bukan Johari Ghani, kadang-kadang terlagak sebab kasih dan sayang saya pada Datuk Johari Ghani sebab beliau adalah ketua perhubungan UMNO wilayah. Saya orang wilayah saudara. Dia Datuk Johari Harun saudara. Minta maaf saudara. Begitulah kadang-kadang dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita tersasul. Orang PAS pun tersasul juga saudara. Dan saya mengharapkan agar Datuk Amizar dapat melaksanakan tugas dengan baik,
melaksanakan setiap janjinya. 4 janji je, bukan susah mana pun. Pertama, kena tambahkan lampu jalan nak masuk ke kawasan Dun Pelangai. Yang kedua, adakanlah, penuhilah permintaan mereka supaya dapat diwujudkan stesen minyak. Bukan susah mana pun. Bagi saya ini peluang pekerjaan. Siapa-siapa nak meniaga ada ruang. Tapi bagi saya berapa banyak kenderaan yang akan digunakan pakai, wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang ketiga, usahakanlah agar anak-anak muda itu mendapat peluang untuk menambah pendapatan mereka. Ya, saudara. Dan keempat, jadikanlah Pelangai ini sebagai destinasi lagi pelancongan untuk orang datang, kenapa barang-barang dibesarkan. Itu saja permintaan rakyat. Ya, saudara. Dan saya melihat bagaimana jaminan Yang Amat Datuk Menteri Besar, jaminan Datuk Menteri Besar Pahang dalam berusaha untuk membantu masyarakat Dun Pelangai. Saya dipahamkan sekitar 5 juta rasanya, saudara, dan akan dibawa untuk pembangunan di Dun Pelangai. Mudah-mudahan terlaksana. Dan sekarang ni kerajaan sendiri pun telah memberi peruntukan untuk banyak kawasan-kawasan negeri Pahang, saudara. Saya nampak bahawa Datuk Rusdi ni beliau betul-betul prihatin dengan rakyat. Sebab dia pun datang daripada kawasan pedalaman, saudara. Dia bukan daripada Kuantan. Dia bukan ahli undang-undang di Kuantan. Dia daripada undang-undang jauh di sana, saudara. Berhampiran dengan Cameron Highland. Saudara, sebab kawasannya saya dapat kawasan 10 kawasan. Dan wilayah Mempaga di Bentong juga akan mendapat imbuhan pembangunan. Dan saya melihat juga, saudara, antara puncanya apabila kempen daripada Ikatan Nasional, calon-calon yang datang berkempen tu, mereka membangkitkan soal kenegerian. Sebagaimana saya katakan semalam, saya agak kecewa apabila mereka membangkitkan soal-soal kenegerian. Kalau yang Kedah, cerita pasal Kedah lah apa semua, dengan lorat Kedah apa semua, ini bagi saya tidak sesuai lagi. Kita penyatuan bangsa kita dulu, sebelum mereka, kita Melayu bersatu balik. Bila Melayu bersatu, tak ada lagi Melayu Kedah, Melayu Penang, Melayu Selat, Melayu Pahang, Melayu Terengganu. Tapi kempen-kempen, sepanjang kempen-kempen di Pelangai itu, unsur-unsur untuk membawa perpecahan dan kenegerian itu nampak gayanya terjelma. Yang dilakukan oleh pimpinan daripada Parti Pembangkang. Dan bagi saya lah, jangan sesekali memperkecilkan warga tempatan, saudara. Dan paling penting, sentimen kebencian pada kaum. Sebab itu saya melihat apabila sentimen kebencian pada kaum, cerita Cina lah begitu begini, Howard Lee semua, akhirnya bagi pengundi-pengundi Telemong, 95% mereka memberi pada Barisan Nasional. Ini jelas, saudara. Jangan main-main. Akhirnya kita jangan. Sebab itu saya melihat macam UMNO Barisan Nasional dari dulu lagi kita menyantuni, sebab kita hidup dalam sebuah warga yang harmonis. Baik, saudara, itu yang saya dapat jelaskan tentang di Dun Pelangai. Bagaimana pula selepas ini? Kita akan bergerak pula lepas ni ke Kemaman. Bagaimana saya katakan, sekarang ni timbul persoalan apakah PAS akan mencalonkan Dr. Mahathir sebagai calon mereka. Kalau dia betul-betul ikhlas untuk melihat, menterjemahkan kerjasama dengan Dr. Mahathir, sewajarnya lah mereka melantik Dr. Mahathir sebagai calon. Itu bagi saya pandangan saya, saudara. Bukan satu pernyataan, bukan rasmi. Tapi bagaimanapun, kali ini di Kemaman, Parti Peribumi Bersatu, mereka tidak akan campur urusan pemilihan calon 100% nak bagi kepada PAS menentukan. Memang begitulah sepatutnya, saudara. Macam UMNO, bila pilihan raya di Pulai dan juga di Simpang Jeram, kita bagi pada amanah. Kali ini di Pelangai, UMNO Barisan Nasional. Saya yakin juga untuk di Kemaman nanti tentulah calon daripada UMNO Barisan Nasional. Sebab itu kawasan tradisinya. Dan saya rasa calon untuk bertanding kali ini, apakah PAS redha untuk memberi kesempatan pada calon Dr. Mahathir? Tak tahulah, saudara. Sebab itu Bersatu dia kata mereka tidak campur tangan dalam urusan siapa calon dipilihkan. Itu kata Ketua Perangan Parti Bersatu, iaitu Datuk Razali Idris. Katanya pihaknya tidak akan menamakan mana-mana calon yang akan bertanding di kursi Parlimen Kemaman. Sebab dalam keadaan ini cuma kita melihat bila PAS tidak merayu petition. Apabila petition dibawa, keputusan mahkamah menyatakan calon Parlimen
di Kemaman itu terbatal sebagai ahli parlimennya, berlepas tak merayu. Dia kadang begitu, terpulanglah. Sudah isi mutra, dia kata, Ustaz Madeh. Saya tak tahulah, terpulanglah. Saya berkali-kali mengatakan, kalau benar dia ikhlas untuk antara kerjasama PAS dengan Dr. Mahathir, inilah masanya untuk mereka menterjemahkan. Kalau tidak, mereka tak yakin Dr. Mahathir berkemampuan. Macam mana dia kata, kalau nak dilantik sebagai calon dari parlimen pun dia orang tak yakin, macam mana dia boleh yakin untuk mencari tak tahulah saya. Cik Bu dia kata, nak raya apa? Dah betul lah tu. Itu keadaannya. Bagaimanapun saudara, kita sama-samalah tunggu keputusan daripada Suruhanjaya pilihan raya, bilakah tarikh ataupun rit perlunya diadakan pilihan raya kecil untuk negeri Parlimen Kemaman. Tapi jangan lupa saya, sebelum tu ada satu lagi, iaitu di Sarawak juga. Tapi Sarawak tidaklah banyak kita nak ambil tahu pun, kerana kali ini yang bertanding itu pada parti sebahagian daripada anggota kerabat dalam kerajaan perpaduan, itu JRS. Saya yakinlah kali ini menang besar sana, sebab pimpinan Dato' Abang Jo selaku Premier di Sarawak begitu hebat, saudara. Dalam keadaan begini, saya rasa besar kemungkinan UMNO Barisan Malaysia akan mengekalkan siapa sahaja calon yang akan diturunkan di Sarawak. Sebab saya melihat Sarawak stabil politiknya. Lain tak ada, saya tak payahlah saya nak menyundir kata UMNO tahniah dapat roket sana, tak payah. Yang menang tetap menang. Terbukti bahawa UMNO sudah pun memperlihatkan UMNO akan bangkit dalam arena politik yang bersifat dinamik. Tahniah pada calon kita, Dato' Ameza, dan tahniah pada warga yang bekerja keras memenangkan calon UMNO Barisan Nasional. Kita juga terima kasih pada semua, daripada Parti Keadilan, daripada Parti PAS, daripada Keadilan, DAP, Amanah. Saya nampak Datuk Seri Abang Mat Sabu all out. Dan saya haraplah kita akan bertemu di Parlimen Kemaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.